Alright, semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi dekan fakulti Business and Management Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza. Yang saya kasihi juga Dr. Ashraf yang berhubung dengan saya, Saudara Syahrul, kawan-kawan saya di Uniza dan juga kawan-kawan saya di ISTEF dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Pada hari ini saya akan bercakap berkaitan dengan Islamic Research Methodology, why and what. So I purposely write the PowerPoint in English so that our brothers and sisters who are non-speaking, non-Malay speaking, will try to understand that. Will try to understand that. Inshallah, if you have any questions, you can just ask, inshallah, and then I will try to answer the questions. But then for the deliberation explanation, sesuai in line with the orang Terengganu banyak cakap bahasa Melayu, so I'm going to speak Malay lah. Kadang-kadang bahasa Terengganu, kadang-kadang bahasa Besut lah sebab saya orang Besut, insyaAllah. And apologies for my brothers and sisters who are from outside Terengganu or Kelantan, but I'm sure that they can still understand what we're going to discuss, insyaAllah. So ini dia punya ini ya. So, sekarang ni soalannya sangat mudah saja. Dalam bahasa Melayu, kaedah penyelidikan berteraskan Islam, kenapa dan apa. Jadi hari ini kita nak jawab kenapa sahaja pentingnya kaedah penyelidikan berteraskan Islam ini dan apa dia secara kasar, insyaAllah ya. Jadi sebagai permulaannya, barangkali ada kawan-kawan kita bertanya lah ya, kenapa sibuk nak bincang berkenaan dengan Islamic Research Methodology, sedangkan conventional research methodology yang kita pakai selama ini telah lama diperkenalkan dan telah dipakai oleh orang ya hampir 100 tahun. Kalau kita lihat pada sejarah kaedah pendidikan biasa ini, konvensional ini, dia bermula dengan qualitative research yang diperkenalkan oleh Paul Felix Lazarsfeld. Dia seorang psikologi, dia perkenal modern research service, malah orang kata dia ni the father of modern research service. Dia perkenalkan dalam tahun 1925 dan cuba membuktikan bagaimana data-data boleh dilakukan untuk memahami the behavior of human beings. Itu ya. Kemudian dalam tahun sekitar 1950-an dan 60-an, maka diperkenalkan pula quantitative method. Pada ketika itu kadang-kadang orang panggil dia sebagai Cliometrics. Ya, Cliometrics. Yang perkenalkan itu ialah ahli-ahli sejarah sosial, sejarah politik dan sejarah ekonomi. Dan nama yang khusus itu saya tak jumpa, tetapi mereka ini cuba untuk menggunakan metode daripada sains sosial untuk di-applykan kepada historical problems of human beings. Jadi apa yang saya nak cakap ini ialah bahawa qualitative modern research service itu telah lama dilakukan, lebih kurang dekat 100 tahun lah. Manakala kuantitatif ini dah 70 tahun lebih. Dan mungkin ada orang bertanya kenapa kita kemudian sekarang ni sibuk-sibuk nak laksanakan pula Islamic Research Methodology. Jadi pada ini, saya nak jawab lah ya sedikit pada hari ini insyaAllah. Persoalan kenapa ini. Kemudian barangkali secara mudah-mudah kita boleh lihat apa dia Islamic Research Methodology itu. Jadi kalau kita lihat secara kasar, saya rasa ada 3 perkara yang membuatkan kita perlu membina Islamic Research Methodology. Yang pasti sekali ketiga-tiga sebab itu kita kena lihat daripada Islamic perspektif. Sebab kalau kita lihat daripada conventional perspektif, dia tidak ada apa-apa masalah. Tetapi yang kita nak lihat ialah daripada Islamic perspektif. Maka apabila kita lihat daripada Islamic perspektif, kita akan berjumpa dengan 3 perkara yang besar
yang boleh menyebabkan kita merasakan bahawa sungguh perlu kita membina Islamic Research Methodology, perlu kita menggunakan Islamic Research Methodology dalam kita mengkaji tentang orang Islam dan tentang Islam. Tambah lagi kita adalah penyelidik yang beragama Islam, insya-Allah. Jadi bagi saya dan saya yakin kawan-kawan saya di ISTEF juga merasakan bahawa Islamic Research Methodology ini bukan relevan. Islamic Research Methodology ini adalah satu kemestian. Dan dia bukan alternatif kepada conventional research methodology. Sebab kalau alternatif artinya kita orang Islam boleh memilih antara conventional research methodology dengan Islamic research methodology. Tetapi oleh kerana kita orang itu boleh dilakukan, itu boleh dilakukan oleh orang bukan Islam. Tetapi kita sebagai orang Islam, penyelidik Islam, maka kita tidak ada alternatif kecuali menggunakan Islamic research methodology. Kenapa ya? Mari kita pergi satu persatu. Yang pertama, secara logik akalnya, tidak menasabah kita menggunakan satu kaedah penyelidikan yang asing daripada keyakinan dan kepercayaan kita untuk mengkaji tentang keyakinan dan kepercayaan kita ya, sebagai orang Islam. Sebab apa? Sebab yang kita guna itu conventional research methodology. Basically, kalau kita tengok tadi pun asalnya daripada Barat. So, dia bersifat Western ethnocentric, ya, dengan tasawur yang berbeza, dengan worldview yang berbeza, dengan epistemologi yang berbeza. Sedangkan subjek matter kita yang kita nak kaji, katalah kita nak kaji tentang sesuatu berkenaan dengan Islam atau sesuatu berkenaan dengan orang Islam, maka worldview, epistemologi orang Islam dan tentang Islam itu adalah berbeza daripada worldview dan epistemologi conventional research methodology. Jadi atas sebab itu, dia kalau kita tengok dia tak selari. Sebab conventional research methodology yang menggunakan perspektif yang berasaskan kepada Western ethnocentric worldview and epistemology, yang maknanya dia punya epistemological and philosophical underpinnings dia itu adalah berasaskan kepada Barat. Sedangkan presentation, all the proposal need to be presented at the URAC level. So if the URAC Ya. Prof, ada gangguan? Mohon mute siapa selain pada Prof. Right. Okay, silakan Prof. Maaf Prof. Okay. So, jadi worldview, philosophical underpinnings dan juga epistemological underpinnings of the conventional research methodology adalah berbeza daripada philosophical and epistemological underpinnings of the Muslims and the Islam. Maka dengan sendirinya dia tak selari. Artinya menggunakan alat yang bukan Islam untuk memahami Islam dan juga memahami orang Islam. Jadi tak logik sama sekali, secara akal sajalah ya, secara akal saja ia adalah tidak logik. Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang lebih serius daripada itu, dalam conventional research methodology itu, dia ada inadequate tools of analysis. Dia punya tools of analysis dia tak cukup. Kerana apa? Kerana conventional research methodology itu ibunya ialah social sciences, Western social sciences. Maka apa yang mereka lakukan itu ialah berbentuk saintifik. Sebab bagi mereka, apa jua benda itu kena berbentuk saintifik. Saintifik di sini bermaksud ada datanya, ada maklumatnya, ada casual yang boleh dibuat, casual effect analysisnya, ada interaction of variablesnya. Jadi dengan sendirinya, maknanya ada perkara-perkara yang boleh dibuktikan dengan panca indera. So anything, apa-apa jua yang tidak boleh dibuktikan, tak boleh dilihatkan dengan panca indera, sama ada dengan mata, dengan rasa, dengan akal dan sebagainya, maka itu dikira sebagai tidak betul. Jadi bagi mereka, the truth hanyalah merupakan perkara-perkara yang boleh dibuktikan dengan panca indera, dengan fakta-fakta. Itu yang dikatakan saintifik. Sebab itu, kalau sekiranya tidak berbentuk saintifik, maka dengan sendirinya itu tidak dikira sebagai social science.
Saya masih ingat dalam tahun 80-an apabila kita perkenalkan kursus pembangunan berteraskan Islam, ada pelajar-pelajar kita yang membuat final project on benda-benda yang berasaskan kepada kerohanian dan sebagainya. Bila diperiksa oleh orang social sciences, dia bagi kosong. Bila kita tanya, takkanlah budak ni tak buat kerja apa-apa, kenapa bagi kosong? Ya, itu kosong because it is not social sciences. Kenapa tak social sciences? Sebab benda-benda kerohanian ni tak boleh dibuktikan secara saintifik. Tapi Alhamdulillah ada kawan-kawan lain yang sudah faham tentang Islam pada ketika itu. Bila jadi third examiner, dia bagilah lulus, campur dengan saya yang bagi A, pelajar kita luluslah. Tetapi makin ramai orang menulis tentang perkara itu hingga akhirnya Alhamdulillah mereka pun sedar bahawa scientific itu ada limitation ya. Perkataan scientific itu ada limitation. Ini ada benda-benda domain yang lain yang gaib yang masih wujud walaupun tidak dapat dibuktikan secara saintifik. Okay? Jadi tools of analysis dia hanya melihat kepada benda-benda fizikal sajalah ya. Tidak kepada benda-benda yang gaib. Tak boleh melihat kepada benda yang gaib. Kemudian yang kedua, ilmu mereka itu kalau kita lihat daripada perspektif Islam, dia lebih berbentuk ilmu yang kita panggil sebagai ilmu daruri, ilmu yang mudah. Mana ilmu yang boleh kita belajari ataupun ilmu yang datang dengan sendiri. Kanak-kanak menangis bila lapar kerana dia nak susu. Jadi dia tahu menangis itu adalah satu kaedah untuk mendapat susu. Itu dengan sendirinya dia belajar ya. Kemudian as budak-budak dia grow up, maka adalah pelajar-pelajar lain pergi sekolah dan sebagainya dapat pengajian lain. Itu pengajian yang mudah, ilmu yang mudah. As opposed to probably Islamic knowledge, dia ada satu lagi yang dipanggil ilmu nadari. Ilmu nadari. Maknanya bukan ilmu-ilmu yang boleh dipelajari dan dia datang secara natural, tetapi juga yang diajar oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang berasaskan kepada nas-nas Al-Quran. Artinya Allah sendiri mengirimkan ilmu tersebut. Ilmu nadari. Jadi kalau kita lihat perbezaan, dalam Islamic Conventional Research Methodology, mereka hanya berasaskan kepada ilmu yang mudah, ilmu daruri. Dalilnya pula ialah berasaskan kepada dalil-dalil akli, dalil akal saja. Kalau tak sesuai dengan akal, maka itu tidak benar bagi mereka. Ya. Sedangkan dalam Islam, kalau kita lihat, ada ilmu nadari, ilmu yang lebih abstrak, yang hanya Allah dan Rasulullah SAW saja yang boleh mengajar kita tentang perkara itu. Manakala kita berdalilkan kepada bukan saja dalil akli tetapi juga dalil-dalil nakli, dalil-dalil yang berasaskan kepada hadis dan juga Al-Quran. Dan oleh demikian kita lihat bahawa persoalan batil yang the truth adalah berbeza dengan hakikat. Because macam saya sebutkan tadi, the truth from consumer research methodology dia berasaskan kepada akal, kepada dalil akli, kepada ilmu daruri sahaja. Sedangkan kalau kita lihat ada lagi domains knowledge, ilmu yang berbentuk ilmu nadari, dalil nakli dan yang menentukan sama ada batil dan juga benda yang hakikat insya-Allah ya. Selain daripada itu, conventional research methodology juga oleh kerana dia tools of analysis dia insufficient, tak cukup, maka apa yang dia dapat, kalaupun keyakinan daripada research dia itu, maka keyakinan dia itu hanyalah di peringkat apa yang kita panggil sebagai ainul yakin dan juga ilmu yakin. Dia yakin tentang sesuatu penemuan dia, dapatan dia, kerana dia lihat dengan mata dan kepala dia. Dia yakin dengan dapatan researchnya itu kerana dia ada ilmu berkenaan dengan perkara tersebut. Tetapi apa yang dilihat secara dengan penglihatan dan apa yang dilihat dengan ilmu itu tidak semestinya sampai kepada hakul yakin. Keyakinan yang hak, keyakinan yang benar. Sebab keyakinan benar itu perlu yakin kerana Allah menyebut tentang perkara itu, kerana Rasulullah SAW menyebut tentang perkara itu,
walaupun dengan ilmu daruri tidak dapat boleh diukur, walaupun dengan dalil akli tidak dapat boleh diukur, tetapi kita tetap yakin. Jadi yang paling mudah kalau kita nak lihat ialah peristiwa Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Para sahabat malah, apatah lagi orang kafir, apabila mendengar cerita tentang Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu, kerana mereka berasas kepada ilmu yakin, mereka tak tengok. Berasas kepada ilmu yakin, mereka tidak ada ilmu tentang perkara itu. Tetapi apabila mereka bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka perkara pertama yang Sayyidina Abu Bakar tanya ialah siapa yang menceritakan tentang perkara itu. Apabila disebut Rasulullah SAW, kata Abu Bakar, kalau sekiranya cerita itu lebih daripada itu pun saya percaya. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW itu adalah hak, adalah kebenaran. Maka walaupun tidak ada ilmu tentang perkara itu, walaupun tidak dilihat dengan mata kepala tentang perkara itu, tapi keyakinannya itu kerana hakul yakin, kerana keimanannya itu, maka dengan sendirinya dia sampai kepada hakul yakin. Jadi walaupun macam kita sekarang ni ramai penyelidik Islam dan juga bukan Islam yang membuat penyelidikan berkenaan dengan pelbagai perkara tentang Islam. Sama ada bisnes ke, sama ada management ke, sama ada ekonomi ke, ya apa jua, termasuk zakat, wakaf. Tetapi kalau menggunakan conventional research methodology, maknanya kita hanya menggunakan perkara-perkara yang saintifik, menggunakan perkara-perkara yang berasaskan kepada ilmu daruri, menggunakan kepada perkara-perkara yang berasas kepada dalil-dalil nakli. Walaupun ada ayat Quran yang masukkan ilmu daruri adalah, tetapi kalau kita lihat bahawa ayat Quran itu lebih merupakan proses ayatization ataupun proses injection of nas-nas ke dalam conventional framework. Kerana dalam itu ada research methodology itu berasaskan kepada Western ethnocentric, maka dengan sendirinya filosofi itu tak berubah. Sebab apa? Dia pakai worldview dan juga epistemological underpinnings yang barat tadi. Mereka buat kajian tentang Islam, nak suruh kuat Islam itu, nak suruh kuat komponen Islam itu, maka dimasuklah ya Quran, dimasuklah ini, tanpa mendefinisikan semula konsep-konsep tersebut. Sebab itu kalau kita lihat masalah kemiskinan misalnya, kita lihat bagaimana orang-orang Islam sendiri, ada Muslim scholar sendiri, cuba menyelesaikan masalah kemiskinan dengan menggunakan institusi seperti zakat, wakaf dan sebagainya. Tetapi oleh kerana mereka masih terperangkap dalam paradigma Western ethnocentric tadi, dan dia masukkan cuma ayat-ayat Quran saja, maka dia tidak lepas lagi daripada perkara-perkara yang mengikat mereka. Dan mereka tidak bebas daripada itu. Tambah lagi dengan menggunakan tools of analysis yang tidak cukup. Jadi saya ingat ini satu trend yang agak bahaya sekarang ini ya. Misalnya apabila diperkenalkan oleh United Nations tentang SDGs, Sustainable Development Goals, dan negara-negara ahli dikehendaki untuk melaksanakan perkara itu, maka ramailah orang-orang yang cenderung kepada Islam dan Muslim scholars yang cenderung kepada Islam cuba untuk mengisi SDGs itu tanpa mendefinisikan semua goals yang ada itu. So kalau kemiskinan, dia pakai definisi kemiskinan barat dan cuba mengisi itu. Kalau gitu kita tengok di Indonesia misalnya bagaimana zakat di sana, terutamanya oleh Baznas ya, Badan Zakat Nasional itu, dia cuba untuk menggunakan duit zakat diberi kepada United Nations, terutamanya kepada kepada United Nations punya agencies untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dengan mengatakan bahawa masalah untuk menyelesaikan kemiskinan itu adalah sama apa yang dikehendaki oleh Islam. Jadi tanpa mendefinisikan itu ya. Jadi dengan menggunakan research metodologi yang tak cukup tadi dan sampai kepada satu kesimpulan yang saya rasa tidak betul.
Tidak betul. Sebab apa kalau kita bincang pasal kemiskinan lah, kita tengok pada konsep kerja saja. Konsep kerja ini bagi Western perspektif, seseorang itu dikira bekerja kalau sekiranya apa yang dilakukan itu dapat duit, dapat upah, dapat gaji. Apa-apa jua yang tidak dapat upah, tak dapat gaji, maka itu tidak dikira sebagai bekerja. So apabila mereka nak memenuhi employment, nak mengatasi masalah unemployment yang kebanyakannya dihadapi oleh orang-orang miskin, maka dengan sendirinya mereka minta kita semua bekerja. Kita minta kita semua bekerja sehingga kan ada hakisan, the difference between work and welfare. Anything that you do, dia kena ada income. Jadi sedangkan pada zaman Rasulullah SAW ada kumpulan ahli sufah yang dikira tidak bekerja kalau kita lihat daripada perspektif Western ethnocentric punya paradigm, ya. Dan mereka ini pula miskin. Dan daripada perspektif kita sekarang ni, kalau kita pakai conventional research methodology, mereka bukan saja miskin berkali fakir dan boleh kita panggil sebagai absolute poor, miskin tegar. Mereka tak ada kerja, tak ada duit pun dapat. Tapi Rasulullah SAW tak pernah minta mereka bekerja. Tak pernah minta mereka menjadi kaya. Dan mereka ni, apabila kita kaji tengok, rupanya mereka ini memang sungguh tak kerja untuk mendapat pendapatan. Tapi kerja mereka cukup banyak. Mereka belajar dengan Rasulullah SAW. Kemudian mereka keluar setelah mendengar ajaran Rasulullah SAW. Mereka keluar berdakwah, memberitahu kawan-kawan yang lain. Apabila ada jihad, mereka ke jihad. Pergi ke medan jihad, mereka adalah orang yang pergi ke medan jihad. Jadi mereka sebenarnya bekerja untuk Islam tapi tak ada pendapatan. Tapi pada masa yang sama, ada juga orang kaya seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Yang kaya mahu jadi miskin tapi tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Jadi bila kita buat kajian-kajian itu, rupanya kaya dan miskin itu very selektif. Ada orang yang patut kaya, ada orang yang patut miskin. Tapi kalau kita pukul rata semua, kita nak selesaikan masalah kemiskinan dalam SDGs, maka dengan sendirinya kita nanti terperangkaplah dengan the Western conventional research methodology, maka kita tak sampai kepada Islam yang sebenarnya, kepada hakul yakin. Ya, banyak lagi lah contoh-contoh yang boleh kita bagi contoh, ya. Jadi kesimpulannya, conventional research methodology itu tools of analysis dia tak cukup untuk memahami realiti sosial, realiti manusia, ya, realiti politik dan juga realiti apa jualah dalam segala aspek kehidupan manusia. Okey, yang ketiga, ya, dan ini juga saya ingat cukup serius kerana dia membahayakan akidah orang-orang Islam. Conventional research methodology itu membahayakan akidah orang-orang Islam. This is a very strong statement. I stand for it, insyaAllah kita boleh bincang secara lebar. Kerana sebagaimana saya sebutkan tadi, conventional research methodology itu lahir daripada Western social sciences. Western social sciences ini dia banyak sifat-sifat dia. Antaranya ialah anti-dogmatik. Dan anti-dogmatik ini menjadi salah satu sifat kepada conventional research methodology. Apa maksud anti-dogmatik ini? Iaitu anti ataupun tidak suka kepada sesuatu perkara yang diyakini, yang dipercayai tanpa dipersoalkan. Dia daripada perkataan dogma. Dogma itu artinya sesuatu keyakinan, sesuatu kepercayaan, sesuatu pegangan yang dipegang sungguh-sungguh 100% tanpa boleh ditolak, tanpa boleh dipersoalkan. Saya rasa dalam semua agama ada dogma ini, ya. Kalau dalam Islam ni definitely rukun iman, rukun Islam. Itu dogma kita kan. Yang tak boleh dipersoalkan. Tak boleh dipersoalkan itu. Tetapi bagi Western conventional research methodology ini, semua perkara boleh dipersoalkan. Semua perkara boleh dipersoalkan. Hatta Tuhan pun boleh dipersoalkan. Misalnya, ini apabila saya kata bahaya, saya ada pengalaman dengan seorang pelajar. Masa seorang pelajar
Ketika itu dia pelajar matematik, belajar di Bristol. Dia jumpa dengan kami, dia tanya, saya rasa Allah itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Sebab katanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah nak bagi petunjuk. Allah tidak beri petunjuk kepada siapa yang Allah tidak bagi petunjuk. Kemudian Allah janji siapa yang bagi petunjuk, ya, siapa yang Allah bagi petunjuk akan masuk syurga. Siapa yang Allah tak bagi petunjuk akan masuk neraka. Jadi kenapa ada selection yang begitu rupa? Kenapa tidak sama? Kenapa tidak sama? Diberi petunjuk semua masuk syurga. Tapi bila kita kata ini qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, ini rahsia Allah, dia tak boleh terima. Dia nak sebagai orang matematik, dia nak 2 campur 2 4. Dan dia tidak ada abstract. Jadi kami masa ketika itu bukan tahu sangat pasal Islam. Cubalah secara logik akal untuk meyakinkan dia. Tak yakin. Ya. Sebab kita masa itu pun masih lagi menggunakan tools of analysis barat. Ya. Dia cuba meyakinkan akal dia dengan akal kita, dia tak yakin. Sebab dia pakai logik. Dan logik dia tu, kalau orang tidak ada iman, dia munasabah. Dia cukup munasabah. Budak muda ni. Dan pastinya budak muda ni dia cerdik. Dia sangat cerdik. Sehingga satu ketika rezeki dia jumpalah dengan seorang ustaz di Hetero. Kebetulan kami bersama dengan seorang ustaz. Terjumpa dengan dia di antara kawan dia nak balik Malaysia. Dan bincanglah dengan ustaz. Dia tanya, ustaz tu jawab, dia tanya, ustaz tu jawab, dia tanya, ustaz tu jawab, dia tanya. Hingga akhirnya ustaz tu tanya, ada lagi soalan? Dia kata, tidak ada. Hari ini saya yakin bahawa qada dan qadar itu adalah kepunyaan Allah dan adalah benar. Jadi selepas dia dah balik, ustaz ni tanyalah kami semua, tadi ada rekod tak apa yang saya cakap tadi? Tak ada rekod. Ada catat dah? Tak ada catat. Kalau kata ustaz ni, dia kata, Allah kalau suruh saya cakap sekali lagi, saya pun tak mampu nak cakap. Jadi kita tahu bahawa ilmu yang Allah bagikan kepada ustaz pada ketika itu khusus untuk berdepan dengan pelajar ini, ya. Khusus ini kalau orang tasawuf dan sebagainya dia panggil ilmu laduni ke apa, wallahu alam, kita tahu ya. Jadi kita nampak ini orang yang belajar dalam lingkungan conventional research methodology dalam social science barat. Maka persoalan itu disoalkan. Dan kita tidak terkejut kalau dalam negara kita ada orang-orang yang mempersoalkan perkara-perkara yang sedemikian rupa. Ya, ada orang persoalkan perkara-perkara yang sedemikian rupa itu. Jadi secara langsung tak langsung, sifat anti-dogmatik itu tertanam dalam mahasiswa kita, tertanam dalam cendekiawan Islam kita. Jadi dengan sendirinya kita hanyutlah, kita lemas, kita tenggelam dalam konteks itu, ya. Yang kedua, dia bahaya sebab conventional research methodology ini dia lebih bersifat value free. Value free ini sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat ditekan dalam conventional research methodology kerana bebas nilai ini penting untuk sampai kepada objectivity supaya tidak bias. Kita membuat kajian, kita kena lepaskan segala keyakinan kita lepaskan segala kepercayaan kita lepaskan segala pegangan kita supaya kita jadi orang neutral, orang yang tidak berpihak kepada belah mana-mana. Maka kita kumpullah data, maka barulah kita boleh membuat keputusan yang objektif, yang adil, yang tidak bias. Dan perkara yang sedemikian itu ditekankan, dan perkara ini saya rasa sangat bahaya kerana dalam pengalaman kita tengah ada lihat, ya. Saya dapat tahu bahawa ada seorang perempuan researcher, ya, tapi ini American punya researcher perempuan. Dia buat kajian berkenaan dengan prostitute ring, pelacuran punya ini. Dia nak tahu sangat bagaimana pelacuran punya ring ini, sehingga pelacur-pelacur tak boleh lepas lagi apabila masuk dalam ring tersebut. Jadi dia jadi pelacur, dia masuk ini dia bagi participant observation punya ni lah. Participant observation, dia jadi pelacur, dia masuk dalam ring tu dan dengan gangster dan sebagainya, dia ambil masa berpuluh-puluh tahun baru boleh keluar daripada ring tu dan baru boleh menulis. Tapi kajian itu
di appreciate dan juga di praise, dibangga-banggakan oleh orang barat dengan mengatakan this is the original data yang dipungut sendiri melalui participant observation dengan researcher sendiri melepaskan value dia, mengambil value orang yang dikaji itu sehingga dia dapat fakta yang benar. Mungkin kawan-kawan fikir itu jauh di Amerika, di negara barat mereka boleh buat sedemikian rupa. Di Malaysia pun ada, saya jumpa dengan seorang tadi Profesor Davencin apa kan, dan memang dia terkenal dalam bidang antropologi. Dia buat kajian berkenaan dengan orang asli. Tiba-tiba dia balik bagi tahu kami semua, dia kata, saya kahwin dengan Tok Batin orang asli. Terkejut kami, kahwin dengan Tok Batin orang asli, kenapa? Dia kata, no, kahwin saja, tapi tak buat apa-apa pun. Dia kata, saya kahwin untuk meyakinkan saya punya responden. Sebab bila kahwin dengan Tok Batin ketua, mereka anggap sebagai ahli keluarga. So saya boleh minta apa saja maklumat, dan apa yang saya dapat maklumat data-data itu adalah yang cukup-cukup original yang orang lain tak dapat tapi saya dapat. Saya tak tahu sama Tok Batin itu Islam ke tak, wallahu alam, kita harap orang Islam aku kan. Tapi oleh kerana dia dapat mengeluarkan data-data yang original, so-called original lah, jadi dia menjadi seorang antropologi yang dikagumi lah, terutama oleh dunia barat lah, dunia barat. Wah, saya rasa ini cukup bahaya juga ya, value free. Kalau kita dalam Islam ada value free, tapi kita ada limited value free, artinya objectivity. Yang kita pergi kepada ketiga ya, objectivity itu maknanya kita mengkaji dengan adil. Mana yang salah kita kata salah, mana yang tak kena yang betul kita kata betul. Objektif kan. Tapi pada masa yang sama yang salah itu pun ada hak yang boleh kita dedahkan keaiban. Bukan semua keaiban kita punya responden itu kita boleh dedahkan, tak boleh. Ada hak-hak dia, ada etika-etika dia dan sebagainya. Ya, so itu objectivity juga ada. Kalau kita ada limited value free, tapi at the same time kita ada guided objectivity. Kita ada guided objectivity itu tidak dengan sembrono begitu saja ya. Dan satu lagi bahayanya sebab saintifik itulah. Sebab dia menukar keyakinan. Kalau kita keyakinan kita berdasarkan kepada hakul yakin, kepada ilmu daruri dan dari nafli, kepada hakikat, tetapi kalau dengan hak saintifik saja, dia hanya berdasarkan pada data, pada info dan sebagainya. Dan data-data ini pula boleh berubah-ubah. Boleh berubah-ubah kan. Mula-mula dia kata buat first dose. Kita pun cocoklah vaksin first dose. Berdasarkan pada data-data yang ada. Tapi setelah itu dilakukan, maka didapati ada data yang berubah. Maka apa yang didapati dan penemuan yang asal berkaitan dengan vaksin telah berubah sehingga mereka mengambil tindakan yang kedua dengan second dose. Mengambil second dose. Berdasarkan pada data dan fakta itulah. Tetapi setelah itu, ada kajian lain pula, fakta itu berubah lagi. Kebenaran itu berubah lagi kepada booster dan begitulah seterusnya kan. Jadi, kalau sekiranya the truth, memang research semua ni, kita buat untuk mencari kebenaran. So, the truth. Tapi the truth itu kalau berdasarkan kepada inadequate tools of analysis, dengan sendirinya dia berubah-ubah mengikut data dan fakta yang objektif. Jadi itu yang saintifik. Jadi saya rasa keempat-empat perkara ini cukup membahayakan akidah Islam. Walaupun setakat ni tak ada orang declare lah dia bahaya macam mana, tapi cuba tilik diri kita masing-masing lah setakat mana kita dah terlajak dalam perkara-perkara yang semikian rupa. Sebab dia benda ni sangat halus sekali ya, sangat halus sekali. Alright, itu tiga perkara lah. Tiga perkara yang kita nampak yang boleh yang menyebabkan kita patut mencari ataupun patut kita membina Islamic Research Methodology. Baik, sekarang ni bila kita cakap Islamic Research Methodology ni, apa benda sebenarnya Islamic Research Methodology ni? What it is actually? Kita bagi contoh lah ya, contoh 1, 2, 3 contoh lah macam. Example of the nature of Islamic Research Methodology, sifat-sifat kaedah pendidikan Islam ini. Misalnya contoh integrity of respondents. Integrity of respondent. Kita dengar cerita bagaimana Imam Ghazali dalam mengumpul hadis berjalan berpuluh-puluh beratus-ratus batu untuk mendapat satu perawi. Tapi bila berjumpa
dengan perawi itu nak bagi makan, nak tangkap keldai dia bagi baldi itu kosong, dalam tu tak ada makanan pun. Bagi Imam Bukhari itu menipu. Kalau kawan ini boleh menipu binatang, tak mustahil dia juga boleh menipu manusia. Jadi atas sebab itu Imam Bukhari balik begitu ya, walaupun dah berjalan jauh dengan susah payah, tapi melihat bahawa kawan itu nampaknya berbohong dengan binatang, maka dia tak ambil. Tapi apabila kita lihat dalam conventional research methodology, the integrity of respondents ini nampaknya kurang ditekankan. Apa yang ditekankan ialah validity of the respondents, ya, representativeness of the respondents. Benda yang tidak bersifat values, tidak bersifat integrity. Jadi apabila kita membuat kajian, kadang-kadang kita bagi kepada pembanci, ada pembanci cepat dia balik. Dia tanya, dah buat. Ada juga kawan-kawan yang berjumpa, dia duduk bawah pokok je, ada isi je kuesioner kita kan. Dan kita tak pernah tanya, tak pernah tengok the integrity of our informants ke, respondents ke, kita punya enumerators ke dan sebagainya itu, ya. Tak lihat kepada perkara yang sedemikian rupa. Dan begitu juga kepada integrity of the researchers themselves. Ini juga kalau kita lihat agak berat juga, ya. Agak berat juga, dan kita dapat tengoklah, ya, bagaimana satu kumpulan penyelidik, katalah ada 5 orang, bila menulis satu artikel, 5 nama masuk. Bila kita tanya siapa yang tulis ni, saya lah. Awak seorang je, ya seorang saja. Kenapa masuk ke 4 ni? Sebab dia yang pertama tu ketua kumpulan penyelidik saya. Kena masuklah nama dia, tak boleh tak masuk. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dia ahli penyelidik. Kalau tak masuk nama dia, tak jadilah. Sebab apa? Sebab dia pun ada tulis artikel lain, masuk nama saya juga. Saya tak buat apa pun. Kita tanya yang ketiga, macam tu juga. Jadi the integrity bukan saja the integrity of the respondents, integrity of the researchers themselves are questionable at the moment. Tambah lagi dengan nak KPI, nak Scopus, nak ISI dan sebagainya itu kan kita sanggup lakukan apa jua. Dan saya rasa budaya penyelidikan kita sekarang ini sama jugalah dengan rasuah dan juga kalau Profesor Tan Sri Kamal Hassan kata rasuah dan hipokrasi, ya, kemunafikan itu sebagai racun yang sangat ganas sekarang ini. Saya satu lagi ialah dalam research methodology juga kita harapkan kepada cendekiawan juga sekarang ini dia punya mutu yang sangat membimbangkan. Sangat membimbangkan. Probably ada siapa-siapa kat sini yang boleh menulis, ya. Kalau Prof Kamal Hassan menulis corruption and hypocrisy dalam politik Malaysia, kita pun barangkali boleh tulis lah, ya. Mind corruptions and hypocrisy in academic world kot, yang boleh tulis kan. Profesor Mahathir Dr. Azrin boleh tulis kot benda ni kan, kita tengok dia. Saya ingat cukup bahaya sekali sebab itu ilmu kita dah tak barakah sekarang ni, tak barakah. Kita tidak melahirkan pelajar-pelajar yang baik dari segi akhlak, dari segi pemikiran, tapi baik dari segi perkara-perkara lain lah yang saya rasa tak sesuai dengan Islam. Alright? Itu contoh. Yang kedua, kalau sanad hadis, sama juga, ya. Bagaimana para pengumpul hadis melihat kepada the exactness of information dengan menghafal sanad perawi daripada Rasulullah SAW bersambung hingga kepada orang yang akhir yang merawikan sanad itu. Itu juga sangat-sangat teliti untuk memastikan bahawa fakta yang dikumpulkan itu adalah sangat ini, ya. Kalau kita sekarang ni, kalau kita lihat, kadang-kadang saya sebagai datuk lah kan, tadi sebab dikatakan sekarang ni saya sudah ada generasi yang ketiga. Jadi orang tua, kadang-kadang saya terjumpa orang quote tulisan saya, tapi reference tu bukan kepada saya, tetapi kepada orang yang quote, saya punya, yang petik saya punya tulisan. Misalnya contohlah, saya menulis asal, ya. Lepas tu Prof Mahathir Dr. Azrin petik tulisan saya, dan saya yakin dia akan ada tulis petikan saya tu. Kemudian cucu ambil tulisan Dr. Azrin, reference dia ialah kepada Dr. Azrin, bukan kepada saya. So the exactness, the sanad tu dah tak sesuai, dah terputus, ya. Jadi patutlah ada seorang kawan saya, seorang profesor biologi. Saya pertikaikan sebab
bila pelajar dia tulis, dia takut nama dia dalam penulisan itu sebagai author. Saya kata, apalah hang ni? Ya, hang tak buat apa-apa pun pelajar tulis, hang takut nama. Bukan itu boncengan gratis kan? Free riderism kan? Dia kata, no. Dia tahu apa yang mereka tulis ini ialah saya yang invent. Saya tak tahulah dalam biologi itu benda apa, tak tahulah. Dia buat invention lah. Dia kata, saya yang invent benda ni. Jadi, mereka kena tulis nama saya supaya sanad tu ada. Bila orang bacakan artikel ini, ini daripada Prof inilah. Dia kata ya. Jadi dia paksakan semua pelajar dia yang menulis tentang benda tu kena tahu nama dia walaupun dia tak menulis, walaupun dia tak tahu pun pelajar dia tulis. Jadi kena ini macam inilah, macam apa ni, orang ada apa ni, ada marga orang Indonesia kata marga, ada family names kan. Katalah apa kata Al-Bukhari ke apa ni, orang Arab ni ada macam-macam al-al dekat belakang tu kan. Jadi dia tengok sanad dia tu, sanad kekeluargaan dia tu. Tapi dalam research sanad tak ada. Sedangkan dalam hadis kita tengok dalam research berkenaan dengan hadis, sanad itu, dan dikira dia ahli hadis apabila dia bukan saja menghafal hadis itu tetapi juga menghafal sanad itu daripada seorang kepada seorang kepada seorang kepada, kadang-kadang sanad itu sampai beratus-ratus orang sampai kepada guru dia. Sampai kepada guru dia ya. So ini juga yang kita nak kembalikan the existence of information. Tapi saya tak setuju macam kawan saya yang biologi tadi. Nak kena tulis nama dia je walaupun dia tak tahu apa yang pelajar dia tulis, itu tak patut saya rasa kan. Carilah cara lain kalau nak menetapkan sanad itu. Kalau sekiranya Dr. Azrin menulis satu benda yang dia invent, kemudian nak memastikan bahawa ada sanad itu, murid dia pun kena kuat lah. Dan macam mana tu mungkin kita boleh fikirkan bagaimana untuk memastikan sanad itu daripada orang asal yang mencipta perkara yang sedemikian itu berterusan dan diketahui, bukan saja kepada cucu tetapi cicit dan sebagainya seterusnya, kepada 100 tahun lagi pun orang tahu benda tu daripada mana. Satu lagi, ini juga quite interesting ya, dalam usul fiqh. Dia ada sistem tarjih. The development of conclusion. Kita lihat bagaimana hukum hakam dalam Islam itu dibuat oleh ahli-ahli fiqh itu berdasarkan kepada kaedah-kaedah usul fiqh. Dari satu step kepada satu step, kepada satu step kepada satu step, hingga akhirnya disampai kepada conclusion. Itu juga saya ingat kita boleh belajar daripada mereka ini ya. Bagaimana kita sampai kita derive kepada conclusion daripada hasil research kita. Apa step yang kita nak pakai? Ya, mengikut Islam yang boleh kita belajar daripada ahli-ahli fiqh ataupun daripada ahli-ahli usul fiqh. Ini antara beberapa apa ni sifat lah. Banyak lagi perkara-perkara lain yang quite interesting yang kita nak, kalau kita nak lihat ya. Sebenarnya walaupun kita kata ilmu nadhari, dalil nakli yang tak nampak oleh kita, tapi sebenarnya dia testable, dia boleh diuji kaji. Bagi contoh ya, Allah menyebut siapa yang wallahu waliyul muttaqin. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi bantuan. Kita probably boleh lihat orang-orang bertakwa yang bagi bantuan Allah daripada satu kepada satu ya. Kita boleh test. This is quite interesting. Di Islam ni kita cubalah jadi orang bertakwa setakat mana yang boleh ya. Cubalah pensyarah kita, student kita cuba untuk menjadi orang bertakwa. Walaupun tak sampai kepada kepada satu benda yang benar-benar bertakwa, tapi kita rasa pertolongan Allah daripada satu kepada satu itu. Hadiah Allah ya. Baru kita berniat, baru kita berusaha nak jadi orang bertakwa, itu pun Allah telah bantu. Bantuan Allah itu luar biasa lah, cuba bayangkan ya. Bila kita nak establish ISTEF, sebuah pusat kajian pengurusan pemerintah Islam yang ada nama Islam, di sebuah Universiti Sains Malaysia yang tak ada nama Islam pun, dan kita kena berdepan dengan pelbagai pemikiran pada ketika itu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun makan masa yang lama, tetapi akhirnya dengan bantuan Allah, so kita dapat berdiri seperti mana sekarang ini, alhamdulillah. Ya.
Dan satu lagi agak menarik juga, ya Allah kata, bila kita bersyukur Allah akan tambahkan iman. Ya, kalau tak bersyukur Allah akan bagi, ya. La in syakartum la azidannakum wala in fakartum inna azab bila syadid, kan. Kalau kita lihat itu, kita boleh test itu. Sebab Sayyidina Ali juga test. Kita dengar cerita bagaimana Sayyidina Ali ada apple, Allah minta sedekah tengah jalan, dia bagi, bila balik ada khadam dia bawa 9 biji apple. Dia tanya dari mana, dia tahu ada orang datang bagi, suruh minta bagi kepada Han. Kata Sayyidina Ali, aku tak percaya ini dari Tuhan. Kerana Tuhan janji, satu kebajikan dilakukan, Allah akan balas dengan 10 kebajikan. Kalau logiknya aku bagi satu apple, Allah akan bagi balik 10 apple, tapi sekarang 9. Kadang-kadang dia benar, tadi 10, tapi aku dah makan satu. Aku dah makan satu. Jadi artinya, benda tu berlaku. Cuma ya kita tak conscious sangat, sebab tak ada rasa bertuhan. Apa yang berlaku kepada kita itu, kita tak dapat sensitif, kita tak rasa bantuan-bantuan Allah itu, ya. Tak dapat rasa bantuan Allah itu. So actually, nadhari nakli, ada unseen world itu, boleh diuji kaji, insyaAllah. Boleh diuji kaji. Dan kalau kita berjumpa dengan dapatan-dapatan itu, kita akan merasa nikmatnya bertuhan itu, ya. Kita rasa nikmatnya mempunyai Rasulullah SAW itu. Jadi cuba test lah dekat fakulti business management ni. Kalau boleh. Ini kan, saya ingat Ustaz Mastura setiap minggu dia tekan benda tu lah. Ya, benda tekan tu supaya kita belajar, mengajar dalam keadaan terhibur, dalam keadaan seronok. InsyaAllah, ya. Kemudian ada mungkin orang bertanya, ya, apa sibuk-sibuk sangat berkenaan dengan dalil-dalil nadhar, dalil nakli dan nadhari itu, benda tu tak nampak. Dan mungkin tanya, apakah Islam ini, Islamic Research Methodology ini tolak dalil-dalil akli ataupun ilmu nadhari? Jawabnya tidak. Jadi Islamic Research Methodology tidak tolak ilmu daruri dan dalil-dalil akli. Masih terima, tetapi mengambil tambahan daripada ilmu nadhari dan juga dalil nakli. Tambahan. Dan kita lihat pun misalnya contoh, apabila mahu menjatuhkan hukuman kepada orang yang berzina misalnya, ya, Allah menetapkan supaya ada 4 saksi. 4 saksi itu dalil akli, ya, ataupun kita kata saintifik lah. Saintifik. Ada saintifik. Jadi maknanya saintifik tak boleh tolak. Kena ada 4 saksi, dan 4 saksi itu pula mesti tidak fasik. Bila masuk tidak fasik, itu dah syariat. Itu dah masuk teologi. Jadi artinya ada gabungan antara scientificity dengan syariat, dengan agama Islam. Sama juga kalau sekiranya kita nak buat kajian lah, ini dekat Ramadan, kan. Kita nak tengok consumption pattern of the Muslims masa Ramadan. Sama ada mereka ni makan banyak ke makan sikit. Sedangkan kita lihat bazar bulan Ramadan banyak, dan makanan pun habis dijual. Kalau kita gunakan ilmu daruri dan dalil akli saja, kita akan bercakap pasal kalori intake, kita akan bercakap tentang expenditure of the Muslim consumers, macam-macam lagi lah, benda-benda yang fizikal. Tapi kita tak sampai kepada conclusion, kepada the roots of the problems. Roots of problems siapa? Nafsu. Sebab nafsu, the desire, ya, yang urge kita punya consumption. Tapi oleh kerana dalam Western sciences yang tak cukup, the tools of analysis dia tak cukup, jadi tak ada alat untuk menilai nafsu yang mendorong untuk consumption tadi. Jadi akhirnya kita sampai kepada fake findings, dan prescription kita juga adalah cadangan-cadangan kita yang kita recommend pun adalah tidak benar. Itu beberapa contoh. Baik. Kalau begitu, apa yang sebenarnya, ya? Ini pergi kepada what it is, ya. Yang kita katakan Islamic Research Methodology. Kita tak cukup masalah untuk explain one by one. Tapi di ISTEF sendiri kita telah cuba untuk menggali balik kaedah-kaedah penyelidikan telah dilakukan dalam Islam oleh ulama-ulama muktabar dan juga oleh cendekiawan-cendekiawan Islam, ya. Dan akhirnya alhamdulillah setakat ini tidak termasuk bab-bab strategi penyelidikan dan sebagainya. Tapi yang saya nak tunjukkan di sini hanyalah 3
komponen penting dalam sebuah penyelidikan, iaitu research design, data collection and data analysis. Yang ni saja, alhamdulillah di ISTEF ini kita dah buat kajian, 11 kajian telah kita lakukan. Sama ada oleh pensyarah sendiri ataupun bersama dengan pelajar-pelajar PhD kita ataupun bersama dengan pelajar-pelajar master kita. Jadi semuanya dalam 11 khusus untuk research design, data collection dan data analysis, tetapi tidak termasuk lagi strategi pendidikan dan sebagainya, itu pun ada juga. Saya tak masukkan kat sini ya. Misalnya dalam research design, kita ada fatwa proses. Ada pelajar PhD kita, sekarang dah jadi Profesor Madya pun dekat UNIZA, yang buat fatwa proses. Dan buku dia pun telah mendapat anugerah untuk ini. Dan ini satu, untuk menjadikan proses fatwa itu sebagai research design. Apa yang kami lakukan begini ya, kita nak lihat bagaimana ulama-ulama dahulu membuat kajian menggunakan kaedah. Kemudian bagaimana kaedah-kaedah tersebut kita boleh transform untuk kita adopt, kita gunakan dalam social sciences research. Social sciences masuklah ekonomi, politik, apa lagi ya, sosial dan sebagainya lah. Jadi kita nak transform, nak gunakan, nak adopt kaedah-kaedah pendidikan yang telah dilakukan oleh ulama itu ke dalam the contemporary, the present social sciences research. Ya, jadi kita tengok dulu fatwa, bagaimana proses fatwa. So adalah konsep-konsep at-tasrih, at-taklif, al-hukmah, al-iftar dan sebagainya itu ya. Dan satu lagi, ini agak popular yang kita lakukan di ISTEF ini, Al-Madu'i punya research design, thematic research, dan kita bagaimana kita membina itu untuk social sciences research. Kita ada tafsir method. Tafsir method ini juga kaedah tafsir, ini bagaimana menggunakan kaedah tafsir untuk membuat kajian dalam social sciences. Dia come up dengan konsep ijmali, tahlili dan muqarran ini. Saya ingat ini pelajar kita ni, alumni kita sekarang ini pun dah jadi pensyarah dekat UNIZA. Oh, rupanya UNIZA ni ramai alumni ISTEF yang buat pasal Islamic Research Methodology ni. Kalau nak belajar dengan mereka dengan lebih detail, boleh jemput mereka dekat ya kan. Okey, ada 3 research design. Data collection pula ada 3 juga. Saya ada kawan-kawan kita. Methods of data hadith collection. Bagaimana kaedah ini. Ini Dr. Syahir sendiri, pengarah kita dulu masa dia buat master, dia buat tentang perkara ini. Dah tulis buku pun, dah ada buku yang terbitkan tentang perkara ini ya. Kemudian ada seorang alumni kita yang sekarang jadi pensyarah di UUM. Dia membuat kajian tentang naqlul hadith. Naqlul hadith ini untuk determine ada data validity. Jadi berdasarkan kepada naqlul hadith ini bagaimana kita boleh determine validity sesuatu data tersebut. Dia transform itu ya. Dan yang ketiganya juga melihat kepada data validity dan reliability of data ini berdasarkan kepada konsep mutawatir. Ini juga alumni kita, alumni ISTEF ini juga sekarang ini menjadi pensyarah di UNIZA. Mutawatir ini ya. So alhamdulillah nampak UNIZA ni banyak contribute lah kepada pembinaan Islamic Research Methodology di ISTEF ini. Dan kita harap mereka balik ke UNIZA, boleh pula bina Islamic Research Method di UNIZA insyaAllah. Baik, kemudian data analysis. Data analysis kita membuat kajian berkenaan mantik. Untuk apa mantik ini? Untuk construction of reasonings. Ya. Kalau dalam biasa tu logik lah kan, dalam conventional research methodology dipanggil logik. Tapi sebenarnya kita dah ada ilmu semikian itu dipanggil mantik. Dan ini dilakukan oleh Dr. Syahir sendiri ketika membuat PhD dia. Satu lagi dilalat. Dilalah ini ialah kaedah untuk proving, untuk membuktikan sesuatu perkara tersebut, sesuatu data dan sebagainya. Yang ketiganya istinbat. Istinbat method for derivation of meanings. Ini juga sama dengan yang keempat kot. Lebih kuranglah tarjih. Tarjih ini dikaji untuk melihat bagaimana dia boleh digunakan kaedah untuk synthesize conclusion, untuk sampai kepada conclusion. Dan akhir sekali, yang kelimanya ada seorang pelajar kita membuat kajian pasal algebra. Algebra itu ya. Dan bagaimana nak gunakan algebra itu dalam statistical analysis kita.
Statistical Analysis kita. So alhamdulillah sedikit sebanyak kita dah ada ini. Dan sekarang ini ISTEF di bawah kepimpinan Dr. Syahir ini sedang menulis satu buku lah, textbooks, untuk mengumpulkan ini semua dan supaya insya-Allah ada satu textbook berkenaan dengan Islamic Research Methodology yang boleh dipakai. Cumanya sekarang ini di ISTEF sendiri pun kita tak pakai sepenuhnya sebab ada beberapa perkara lah. Yang pertama, sebab kita belum lengkap lagi membina Islamic Research Methodology ini. Kemudian yang kedua, kalau pelajar kita menggunakan Islamic Research Methodology dalam tesis mereka, takut nanti payah untuk mencari examiner, untuk cari pemeriksa luar. Sebab pemeriksa luar mungkin ada setengah yang tak berapa nak faham, jadi yang jadi mangsa pelajar kita lah kan. Jadi sekarang kita sedang membina kawan-kawan kita di luar ISTEF yang boleh menjadi pemeriksa yang faham tentang apa yang kita lakukan di sini. Dan dengan itu insya-Allah moga-moga pelajar-pelajar kita tak menjadi mangsa. Jadi itu dua sebab yang agak utama lah. Tapi kita masih lagi memerlukan kawan-kawan lain daripada luar ISTEF untuk sama-sama membantu. Dan sekarang ini pun ada, alhamdulillah, kita ada kawan-kawan daripada UMK, daripada UMT yang sama-sama dalam kumpulan kita untuk membina program-program ini. Ada satu lagi research yang kita sedang lakukan sekarang ini khusus untuk research design saja. Khusus untuk research design saja supaya dapat kita menulis dengan lebih detail bagaimana keadaan. Jadi secara conclusionnya, bagi kami di ISTEF, Islamic Research Methodology itu is a must. Dia adalah satu is a must, ini satu kemestian. Tak boleh kita nak negotiate dah, satu kemestian. Dan walaupun kita belum berjaya sepenuhnya, tapi insya-Allah kita harapkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah tanya, maka kita dah ada jawapan. Kita sudah berusaha. Dan kita harapkan kawan-kawan kita juga nanti yang mendengar pada hari ini juga cuba, sama-sama cuba dan boleh jawab, boleh ada jawapan untuk Allah Subhanahu Wa Taala nanti insya-Allah. Kemudian yang kedua, kita ini dianugerahkan oleh Allah dengan tremendous research methods of the previous Muslim scholars. Banyak sangat research methods yang telah dilakukan oleh Muslim scholars. Saya dapat tahu daripada kawan daripada UUM. Kawan ni dia kata dia dapat tahu Imam Syafi'i bila dia menulis berkenaan dengan haid wanita, dia membuat temu bual dengan wanita-wanita. Dia buat fieldwork juga dia buat fieldwork temu bual dengan wanita-wanita untuk memahami peredaran haid dan sebagainya itu. Jadi saya yakin bahawa Muslim scholars kita, ulama-ulama besar kita ada kaedah-kaedah. Misal Al-Biruni misalnya bagaimana dia mempertahankan dia punya objectivity apabila mengkaji berkenaan dengan Hindu. Itu juga ada kajian yang dilakukan oleh pelajar kita melihat bagaimana kaedah Al-Biruni itu dalam menulis Hindu, setakat mana dia kontrol dia punya objectivity. Dan juga dia punya value free itu setakat mana dia kontrol. Itu juga agak menarik. Jadi sekarangnya yang perlu kita lakukan ialah yang ketiga ialah untuk menggali balik semua kaedah-kaedah itu, kaedah-kaedah yang telah dilakukan oleh Muslim scholars itu, tetapi dengan cara systematic, concerted and serious manner. Sebenarnya sudah ada usaha daripada Pakistan kalau tak silap Al-Azhar University telah memulakan dalam beberapa puluh tahun yang lepas. Tapi mereka ni cuma buat conference, tulis kertas, dan habis conference selesai. Dan paling jauh pun dia buat buku, compile buku. So kita jumpalah buku Islamic Research Methodology, kumpulan essay-essay kerja yang dibentangkan. Tapi selepas itu dah terputus. Dan sehinggalah kami di ISTEF merasakan bahawa perlu kita sambunglah. Jadi sebenarnya ISTEF bukanlah merupakan pioneer pada zaman moden ini untuk membina Islamic Research Methodology. Yang menyedarkan kita dah ada, terutama kawan-kawan kita di Pakistan, di India tetapi mereka terputus, mereka tak buat dah. Dan kita di ISTEF insya-Allah kita cuba buat melalui research dan juga kita mengajar. Ada kursus peringkat master berkenaan dengan Islamic Research Methodology ini So saya rasa cukup setakat ini Saudara Syahrul. Moga-moga ada pengetahuan baru yang didapati oleh kawan-kawan. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf banyak-banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, perkongsian yang baru dan padat dan alhamdulillah bersifat realistik, menyentuh apa yang berlaku dalam dunia akademia. Kalau ikut pengalaman saya pernah jumpa Prof tahun 2019 kalau Prof masih ingat, dibawa oleh Prof Dr. Syahir Akram. Prof pernah sebut pada saya, masih suci lagi kah awak ni? Kan? Sebab dah jadi pensyarah. Kan? Jadi satu kata-kata yang saya ingat lah. Kan? Jadi alhamdulillah di UNIZA ataupun di fakulti kami sendiri Prof, dalam usaha untuk ini kami ada program Master in Islamic Finance. Dalam salah satu kursus dalam tu ada kursus Islamic Scientific Inquiry and Research Methodology yang pastinya kepakarannya pada dekan kami sendiri, Dr. Azrin. Okay. Jadi alhamdulillah ini perkara-perkara yang kita cuba kembangkan, kita cuba apply, kita cuba sebarkan. Seperti kata Prof, ini satu kemestian, bukan lagi pilihan. Kan? Jadi saya terima kasih sekali kepada Prof. Saya membuka jika ada persoalan daripada sahabat-sahabat di sini untuk tanya kepada Prof. Dan Prof tidak bersendirian hari ini Prof kan? Ya. Boleh ada. Ramai kawan kita yang dalam Islamic Research Methodology ini boleh sampai-sampai jawab insya-Allah. Okay, dipersilakan jika ada soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof, saya nak mula dululah soalan. Teman-teman ni banyak soalan ni tapi mungkin segan kot. Saya nak mulakan dulu soalan Prof. Apa pandangan Prof lah tentang hujah setengah pihak lah yang mengatakan bahawa sebenarnya tidak ada salah pun kita nak menggunakan conventional research methodology. Kerana di sana ada elemen yang bersifat universal lah. Jadi katakanlah kalau kita berpegang dengan keyakinan sebenarnya tak ada salahnya kita menggunakan conventional research methodology dan tentu sekali kita boleh menggunakan pendekatan pragmatik lah. Kita cuba balance lah antara conventional dengan Islamic research methodology itu. So apa pandangan Prof? Terima kasih Dr. Azrin. Kalau kita melihat hujah itu dari perspektif operasional, maka itu benar. Tetapi melihat sesuatu hanya berdasarkan kepada operasional saja, operasional perspektif saja, itu tidak cukup. Ini antara sifat conventional research methodology lah, sebab dia insufficient tools of analysis. Jadi dia melihat kepada operational perspektif saja. Tetapi tidak melihat kepada philosophical, epistemological perspektif. Tetapi kalau kita lihat kepada perspektif filosofi, yang tak boleh kita tinggal, dan in fact dalam banyak pengajian sekarang ini, banyak disiplin sekarang ini, mereka tinggal falsafah ilmu itu mereka tinggal. Jadi mereka tumpukan kepada operational methodology saja. Maka sebab itu mereka merasakan bahawa tak ada salah sangat, universal ya. Misalnya contoh ya, baik. Semua orang nak orang baik, nak bertemu dengan orang baik. Tapi baik bagi orang Islam berbeza dengan baik bagi orang bukan Islam. Ya, misalnya kata dia bagi duit. Seorang Islam bagi duit kepada seseorang adalah berbeza dari segi hakikatnya. Seorang bukan Islam bagi duit kepada seseorang. Ya. Kalau dia berisi operasional bagi duit, bagus untuk semua orang. Tetapi bila masuk falsafah, bila Allah kata, kalau tak beriman, ya, membuat kebajikan pun Allah tak terima. Jadi, dah jadi lain dah. Tapi yang lebih mudah lagi adalah hygienik, ya, kebersihan. Semua orang suka kepada kebersihan. Orang bukan Islam pun suka, orang Islam pun suka. Tapi kebersihan bagi orang Islam, tadi kalau untuk bersih itu bersihlah kan, pakai sabun, pakai apa, itu operasional. Ada alat-alatnya ya, pakai sabun, pakai berus, pakai apa-apa juga, operasional. Kita pun boleh pakai, dia pun boleh pakai. Peringkat operasional okey. Tapi bila masuk peringkat falsafah, bersih dia adalah berbeza daripada bersih kita orang Islam. Sebab bersih kita orang Islam ialah taharah.
Bila masuk taharah, dah masuk kepada jenis-jenis air pula. Ada air mutlak, air apa mustakmal, air mutanajis dan sebagainya. Ada air yang bersih membersihkan, ada air yang tak bersih dan sebagainya itu. Oh, dah jadi dah detail lah. Sebab itu apabila ada orang mengatakan Singapura lebih bersih daripada Singapura lebih Islami daripada negara-negara Islam. Jepun lebih Islami. Itu tak betul saya rasa. Sebab apa? Mereka hanya melihat kepada konsep operasional saja. Memanglah kita nampak begitu. Tetapi macam mana kita boleh nak kata dia Islami sedangkan dia tidak beriman? Islami ini hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Jadi begitu jugalah kalau kita kata kita boleh pragmatik. Kita pakai mana yang boleh, silakan. Tapi jangan lepas daripada falsafah kita. Jangan lepas daripada. Misalnya contohlah kita membuat kajian berkenaan dengan algebra. Kita cuba cari bagaimana misalnya kita nak ganti statistical descriptive. Ya? Dan kita lihat dalam statistical descriptive itu dia angka-angka saja, apa yang salahnya? Tak ada salah kecuali kalau masuk cost benefit analysis, kalau masuk rate of return dan sebagainya, dia terlibat dengan riba kan. Kalau masuk project appraisal dan sebagainya, kaedah-kaedah itu ada terlibat dengan riba. Tetapi kalau kita pakai statistical descriptive, menggunakan angka-angka saja untuk menentukan sesuatu, nampak tak ada salah apa pun. So kita boleh pakai, tetapi jangan mesti ingat, seperti kita pakai perkara yang lain, jangan terpisah daripada falsafah kita. Kita pakai statistical descriptive itu, tapi falsafahnya tetap kepada Islam, kepada iman, ya, kepada rasa bertuhan dan sebagainya, berbeza daripada orang lain yang pakai itu. Sama jugalah apa salah kalau kita pakai handphone. Handphone itu orang barat yang buat. Kenapa kita pakai? Definitely orang bukan Islam pakai, falsafahnya berbeza daripada kita orang Islam pakai. Kecuali kalau kita tak sedar, kita pakai sebagaimana mereka orang bukan Islam pakai, rugilah kita. Itu secara ringkas. So dia punya main pointnya ialah you have differentiate between the operational level dengan the philosophical level. Yes, if you look at the operational level, but no, if you look at philosophical level. And in order to have the adequate analysis of it, you have to have both the operational and also the philosophical level. In fact, dia tak boleh diseparatekan antara satu sama lain. And then once kita masukkan philosophical level, the whole things akan berubah. Ya, akan jadi benda lain dah, akan jadi Islami. Dan yang bukan Islami itu dah terhindar, terhapus. Ya. Sekian. Terima kasih Prof. Menarik kepuasan Prof berkenaan dengan falsafah dan juga operation tu. Dan kita sebenarnya di UNIZA dalam proses menerapkan elemen fleksi atau education with soul. Ini patut menjadi antara satu ruang atau medium untuk kita apply, bukan hanya sekadar operation, tapi kita bawa juga falsafah-falsafah yang diajar, yang dibentuk oleh Islam, kanan Islam kan. Jadi saya buka lagi soalan daripada rakan-rakan, teman-teman. Kita alhamdulillah ya hari ni ramai penyertaan ni dengan nama Prof je ramai nak masuk ni kan. Alhamdulillah. Daripada fakulti, di luar fakulti dan juga di luar universiti. Jika ada soalan boleh tanya kepada Prof. Okey, boleh saya tanya? Sila. Saya Dr. Kuzaki daripada UNIZA. Ya Prof. Bukan nak tanya ni, semua nak kongsi pengalaman lah. Sebab pertamanya saya ingin merakam perhargaan kepada Prof Shukri lah, yang mula-mula menjemput saya sebagai pemeriksa luar, dan daripada situ telah memperkenalkan saya kepada Islamic Research Methodology. Yang mana sebelum ini memang kita tahu ada research methodology, tapi daripada perspektif Islam tu pada masa itu masih lagi belum orang kata menampakkan wajahnya. Tetapi bila saya seringkali dijemput sebagai pemeriksa luar, daripada situ saya belajar. Walaupun sebagai pemeriksa saya juga belajar. Iaitu sedikit demi sedikit, pasal demi pasal tentang kaedah metodologi kajian menurut perspektif Islam. Jadi daripada situ saya amat menyokonglah kepada pihak ISTEF yang telah
diasaskan oleh Prof. Syukri lah, memperkenalkan Islamic Research Methodology ini kepada kita, supaya kita sebagai umat Islam mempunyai research metodologi yang tersendiri, dan kita sepatutnya berpegang kepada Islam kita, dan daripada situ insya-Allah kita akan mengembalikan kegemilangan iaitu Islam kita dengan kita menonjolkan iaitu kehebatan ulama-ulama kita lah yang terlebih dahulu yang telah melakukan research metodologi mereka, dan daripada situ kita umat yang terkemudian ni kita pun kita membongkarkan kembali dan kita susun dan juga kita susun sehinggalah kita dapat lihat Islamic Research Methodology yang telah rintis oleh ISDEF ini. Jadi pertamanya saya merakamkan penghargaan kepada ISDEF lah, terutamanya Prof. Syukri yang menerajui usaha ni. Itu saja, itu ucapan saya lah kepada Prof. Syukri. Dah lama tak jumpa dengan Prof. Syukri ni, baru dengar suara dia. Okey, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih atas sokongan. Sebenarnya UNISA ni banyak sokong ISDEF ni. InsyaAllah lah ramai kawan-kawan kita di UNISA. Dan kalau ada kerjasama yang lebih rasmi, saya ingat itu lebih bagus lah insyaAllah. Tambah lagi Dr. Syahir pun orang Terengganu juga. Ya. InsyaAllah. Terima kasih. Ramai orang Terengganu. Ramai orang Terengganu. Terima kasih Prof. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Betul kita hari ni dua wakil daripada fakulti di UNISA, maksudnya di sini ada potensi lebih luas lagi daripada perbincangan kita pada hari ini. Dengan respon positif dari Prof. Engku daripada FKI dan juga Dr. Azrin sendiri daripada FPP. Saya percaya ini permulaan, sebenarnya dah mula dah. Ini penerusan untuk kita sempurnakan apa yang kita sedang bina sekarang ini. Okay. Jadi ada lagi kawan-kawan nak tanya soalan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Prof, saya Dr. Harmi daripada Fakulti Perubatan. So terima kasih atas satu discussion yang menarik lah pada saya, especially dalam perspektif kami di dalam bidang perubatan ni kan, yang banyak terlibat dengan empirical research. Cuma berdasarkan kepada propose Islamic methodology tadi, bagaimana agaknya kan kalau kita nak menyerapkan perkara tersebut dalam empirical research lah, sebab ialah ada yang sifatnya agak abstrak tadi, sedangkan dalam sains ni, dalam perubatan sendiri banyak benda-benda yang bersifat sangat empirical. Jadi macam mana tu Prof nak kita kalau kita nak menggunakan metodologi itu untuk diserapkan di dalam bidang contohnya perubatan dan sebagainya lah. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dr. Harmi ya. Nanti saya cakap introduction je, nanti insyaAllah pengarah saya Dr. Syahir mungkin boleh sambung nanti insyaAllah ya. Definitely bila kita nak startkan penggunaan Islamic Research Methodology ni, apa yang paling penting sekali ialah untuk melihat kepada researcher dulu, bukan kepada subject matter dulu. So kita sebagai researcher tu kena paling tidak untuk kembali menjadi khalifah Allah, dan untuk menjadi khalifah Allah itu maka yang paling penting sekali ialah iman dan takwa. Dan iman kalau kita nak ukur ada 5 peringkat iman: iman taklid, iman ilmu, iman ayan, iman hak dan iman hakikat. Jadi iman kita tu kalau setakat iman taklid, tiba-tiba nak buat satu research menggunakan Islamic Research Methodology, dia tak sampai kepada peringkat nakli tadi. Tak boleh. Jadi kita kena usahakan meningkatkan kepada iman ilmu. Sebab iman taklid ni iman ikut-ikut. Dia tak ada ilmu pun, dia semayang. Orang tanya kenapa, dia tak tahu, tak boleh nak explain. Dia puasa dia lakukan tapi tak ada ilmu untuk explain ya. Kalau dia belajar maka naik tingkat dia iman ilmu. Tapi iman ilmu juga tidak cukup, sebab iman ilmu tu nanti dia tersekat di akal saya, tak sampai ke hati. Jadi untuk itu kena belajar lagi sampailah kepada peringkat iman ayan. Iman ayan ini orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Beramal itu yang mendorong amalan itu ialah hatinya, bukan akalnya.
Jadi artinya bila dah sampai kepada paling kurang tu, kalau hak tu iman yang benar, kalau hakikat tu iman Rasulullah dan sebagainya lah. Kita orang awam ni iman ayam pun dah cukup, artinya ada ilmu, beramal dengan ilmu itu. Beramal dengan ilmu itu bukan ilmu agama saja. Kalau dalam misalnya Prof dalam bidang hospital, beramal dengan bidang kita itulah. Jadi itu preparation of a researcher lah untuk menjadi ini, untuk pakaikan Islamic Research Methodology. Tapi pada masa yang sama, nafsu juga kena tingkatkan. Sebab nafsu ni, in general, Allah sebut dia jahat. Tetapi dihuraikan oleh para ulama bahawa yang jahat itu nafsu amarah, lawamah, mulhamah. Yang tiga yang paling bawah. Bila sampai kepada ilmu mutmainnah radiyah kamilah, itu ilmu yang bagus. Nafsu yang bagus. Jadi artinya kita kena cek pula diri kita sebagai researcher ni. Kita ni di peringkat mana? Kalau di peringkat nafsu amarah ni dia buat dosa, dia rasa relax saja sebab dia tak ada ilmu. Kalau lawamah, dia ada ilmu, dia buat dosa, dia rasa bersalah tapi dia buat juga. Kalau mulhamah, dia ada ilmu, dia buat dosa, dia menyesal tapi dia ulang lagi. Kalau mutmainnah ni, dia tahu dosa, dia tak buat dosa, dia tenang. Apa jua yang ini dia ada berdepan pun, dia nampak Allah, dia tak nampak manusia, tak nampak makhluk lah. Kita orang biasa, kalau yang lain lagi, nafsu mutmainnah radiyah kamilah itu nafsu oleh Allah, nafsu kasih Allah, nafsu Nabi, nafsu Rasulullah. Kita orang biasa kalau dapat mutmainnah pun insya-Allah itu dah bagus sangatlah. Jadi preparation kita dulu. Kalau kita ada student preparation, student kita dulu. Bila dah sampai peringkat tu, baru kita gunakan Islamic Research Methodology. Barulah secara berkesan kita boleh lakukan itu. Sebab apabila dalam perubatan kita lihat suatu luar biasanya, kita nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita nak berubat itu, kita ingat Allah dan tidak merasakan bahawa boleh sembuhnya seseorang itu hanya dengan kuasa kita. Jadi ada rasa bertuhan dalam keadaan semikian. Dan bila kita buat kajian nanti, ada dah tinggal 20 je lagi. Dengan tu ada dah sebenarnya pun. Dengan si Gubernur ada dah. Tapi kita Mohon mute, siapa tadi tu? simpan kat dia lah tu. Siapa saya nak cari pun tak jumpa. Oh ni ada berapa? Ada ni Muslim, mute Muslim. Ini apa dia lagi? Saya tak jumpa nak mute. Muslim. Ada berapa puluh lagi. Muslim. Memang lebih pun. Ada campur dua tu dekat 100. ini boleh mute untuk semua orang kot. Okay, sekejap. Okey dah. Okay, dah. Maaf, Prof. Tak apa, pecah rahsia. So cara kita ya Prof ya. Jadi definitely boleh buatlah. Jadi saya katakan tadi, definitely bila buat kajian berkenaan dengan perubatan, banyak yang empirical, banyak yang probably case study dan sebagainya itu. Tapi bila kita buat Islamic Research Methodology, rasa bertuhan, hubungan dengan Allah, apa semua tu tetap di situ, maka itu akan membantu kita lah. Artinya kita tak lihat kepada fizikal sajalah. Kita lihat kepada benda-benda yang lebih abstrak daripada itu ya, the unseen yang ada di belakang tu, dan ada invisible itu ya, insya-Allah. Okay, terima kasih Prof. Terima kasih Prof Ami, Dekan Fakulti Perubatan. Alhamdulillah 3 fakulti di sini kan. Prof, ada soalan dekat chat tapi saya baca kan Prof? Ke macam mana? Tadi dekan-dekan tanya, nak suruh pengarah saya jawab jugalah. Dia dekan kena lawan dengan pensyarah kan. Betul juga. Okay, Prof, ada soalan dekat chat. Prof nak saya baca ke macam mana? Ya, silakan. Okay, saya nak umum. Yang ni bukan soalan saya. Soalan yang saya baca pada chat bu. Okay. Kita dah apply dah. Ni bukan direct pada saya ni. Okay, yang soalan tu ialah, soalan Prof, saya nak bertanya berkenaan dengan orang yang akan menggunakan kaedah kajian Islam ini. Adakah ia hanya tertentu kepada orang Islam atau orang lain juga? Saya yang membaca. Daripada siapa ya? Daripada Dr. Hashim ke? Dr. Hashim ya? Okey, terima kasih Dr. Hashim ya. Terima kasih. Jawapannya tidak. Ya, dia boleh dibuat untuk semua orang. Tak kira sama ada dia orang Islam ataupun bukan Islam.
Yang saya sebut kata orang Islam berkenaan dengan Islam itu sebab kita melihat kajian berkenaan dengan orang Islam dan juga tentang Islam itu kalau guna conventional research methodology. Dan itu tidak bermakna bahawa Islamic research methodology ini tidak boleh dipakai untuk mengkaji tentang orang bukan Islam. Sebab bila kita lihat daripada Islamic research methodology, maka human beings semua serupa. Ya, yang berbeza ialah akidahnya. Tapi dari segi nature-nya, bila Allah sebut bahawa manusia itu adalah khalifah Allah, mereka yang bukan Islam juga adalah khalifah Allah. Cuma khalifah Allah yang tak turut Allah. Ya. Dan pada masa yang sama, dan nature dia ada akal, ada nafsu, ada ruhul tamayiz yang bermula dengan ruhul tamayiz, ada ruhul hayah, ya, ada nafsu, ada akal, ada hati, ada qalb, ada sebagainya itu, dia sama aja. Dia sama aja. Jadi sebab itu, kalau kita guna conventional research methodology untuk kaji orang bukan Islam pun salah juga. Sebab dia tak nampak benda-benda yang invisible tadi, yang gaib tadi. Ya, jadi kita bila gunakan Islamic research methodology, kita boleh nampak lebih daripada itu. Katalah contoh, tadi kita buat consumption pattern of the Muslims masa Ramadan. Ada pelajar saya buat kajian berkenaan dengan the patterns of the consumptions of the non-Muslims during Ramadan. Dan didapati bahawa rupanya bukan saja orang Islam yang makan banyak masa bulan Ramadan ataupun membazir pada bulan Ramadan. Orang bukan Islam pun sama juga. Sebab dia enjoy tengok bazar banyak, makanan banyak dibeli dan sebagainya itu kan. Jadi untuk memahami mereka itu, kalau kita gunakan conventional research methodology, kita masih tersekat pada kalori, kita masih tersekat pada expenditure dia, pada spending dia, ya, ada macam-macam lagi lah kan. Tetapi kalau kita melihat kepada Islamic perspektif, maka kita akan bercakap tentang nafsu dia. Sebab gini ya, dalam diri manusia itu ada komponen-komponen ruhul tamayiz namanya. Ruhul tamayiz ini bertukar nama. Bertukar nama, kalau dia berfikir jadi akal, ya, kalau dia berkehendak jadi nafsu, kalau dia berperasaan jadi kalbu. Jadi orang yang nak makan ni dia berkehendak nafsu. So kita boleh nilai mereka itu. Tak kira sama ada mereka Islam atau bukan Islam, dia peringkat nafsu dia itu. Jadi Islamic research methodology ini sebenarnya boleh dipakai untuk semua kajian, tidak semestinya kajian Islam dan kajian tentang orang-orang Islam saja. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ada lagi satu soalan? Satu soalan kot saya buka yang terakhir. Sebenarnya tak cukup ni untuk Prof ni. Sebenarnya satu bengkel satu hari ni. Assalamualaikum. Ya, okey. Ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar ke suara saya? Dengar. Sila. Saya buka dulu. Saya Norita Makluawi daripada Pusat Pengajian Siswa Azhar Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum semua dan alhamdulillah Prof, saya untuk makluman Prof, saya terakhir saya hadir bengkel berkaitan metodologi ini pada tahun 2008. Semasa itu saya masih di UUM lah. Alhamdulillah pagi ini saya mendapat pencerahan yang sangat detail. Cuma pertanyaan saya Prof, bidang saya sains komputer dan dari bidang sains komputer ni kajian sains komputer. Sains komputer, okey. Ya. Jadi kajiannya kan lebih bersifat operasional. Jadi bagaimana saranan Prof lah kajian misal kata bidang sains komputer ke kejuruteraan dan sebagainya, bagaimana kita nak memposisikan dia dalam metodologi pendidikan Islam ni? Ya, betul macam Prof kata, Prof Nita kata tadi bahawa komputer itu lebih berbentuk operasional. Tapi jangan lupa pasal falsafah dia. Kalau komputer itu kita anggap dalam bidang disiplin sains, maka lebih kurang kita kena kaji juga berkenaan dengan falsafah sains. Dan alhamdulillah saya ingat ramai kawan-kawan kita yang pakar dalam falsafah sains ini ya. Dan kalau kita boleh membuat kajian juga begitu dan relate dengan sains komputer itu. Apa yang menjadi masalah sekarang ini saya perhatikan, sama ada dalam bidang komputer, dalam bidang engineering, dalam bidang social science, dalam bidang ekonomi dan sebagainya, hatta walaupun nama Islam, mereka pergi terjah terus kepada operational level. Misalnya contoh ya, kalau dalam bidang kata Islamic economics, the so-called Islamic economics lah, Islamic economics,
Tapi bila kita ajar pelajar-pelajar Islamic Economics, kita pergi terus ajar berkenaan dengan the technicalities, the technicality sides of the Islamic Economics. Tambah lagi kalau kita guna statistik dan sebagainya. Jadi mereka dia tak tahu sebenarnya apa falsafah itu. Jadi dia terus terjun kepada itu. Macam seolah-olah terus terjun dalam laut. Tak tahu laut itu luas mana, di sekeliling laut ada bumi ke tidak, atas laut ada apa, dalam laut ada apa, dia tak tahu. Dia terus terjun ke dalam laut itu, buatlah apa yang patut. Jadi saya rasa dalam setiap bidang, sama ada sains ataupun social science ataupun natural science, itu semua perlu kepada melihat dulu kepada akar umbi falsafahnya itu. Ya, macam dalam bidang saya, development studies for instance, development studies. Dia juga berlaku walaupun kita nak establish Islamic development, the so-called Islamic development. Tapi kita terus pergi kepada teori-teori neoclassical economics, neoclassical development theory, kepada radical theory dan sebagainya. Kemudian kita cuba ubah from within the paradigms. Kita bukan daripada luar paradigms. So kita masuk dalam paradigm mereka, kita cuba cari apa masalah mereka. Kita ubah macam soalan, kita masuk dalam rumah mereka. So kita carilah apa tak kena perabot ni, tak kena dan sebagainya. Tapi rumah tu kita tak nampak. Rumah tu macam tu lah juga. Kalau rumah tu tak betul lah. Kita cuma beki dalam je. Dan untuk beki dalam kita masuklah ayat Quran sikit, kita masuklah hadis sikit dan sebagainya. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita keluar daripada rumah tu. Macam computer science kan. Definitely computer science, atau conventional computer science dia ada falsafah dia juga kan. So keluar daripada falsafah computer science itu, yang konvensional falsafah itu, kemudian tengok apa ni di Islamic philosophy of science, kemudian cuba tengok balik, berbalik dan ambil komponen-komponen dia itu untuk masukkan dalam paradigm kita dan berubah mengikut Islam, insya-Allah. Jadi saya rasa, saya yakin sini ramai pensyarah-pensyarah ya. Saya nampak dosen-dosen dari Indonesia ni pun ada ini ya. Kena hati-hati supaya jangan bawa kita punya pelajar terus terjun ke dalam technicalities of the things ya. Kita kena pergi kepada the roots of the things dulu, try to make them understand, dan lepas itu barulah kita tengok apa yang boleh kita adopt daripada mereka itu. But definitely with a new definition, with a new Islamic definition, we have to define it. Gitu ya, insyaAllah.